Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum, salam bahagia dan juga salam sejahtera. Segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat. Alhamdulillah dan terima kasih kepada para hadirin yang dihormati sekalian. Hari ini syukur kepada Allah kita diberi peluang sekali lagi untuk berada dalam satu majlis ilmu khas yang dinamakan sebagai program iaitu Al-Zikra Khas di KLFM. Dan hari ini untuk memeriahkan lagi untuk rancangan kita iaitu Al-Zikra Khas KLFM, hari ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Soho Bani Leman, seorang pentazkirah tetap di KLFM, dan hari ini Ustaz akan memperkatakan ada apa pada umur. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Walhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Muslimin dan muslimat, para pendengar semua, serta saya tidak lupa untuk mengucapkan juga ribuan dan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada pihak Surau Al-Muhajirin Jalan Yutan kerana bersama-sama dengan program Az-Zikra Khas ini untuk kita sama-sama sedikit mempelajari ataupun mengambil pedoman berkaitan dengan sambutan kita tahun Hijrah yang baru 1444. Bermakna kita sekarang berada pada hujung 1443. Itulah satu peristiwa yang besar dan saya tidak lupa untuk saya mulakan dengan mengajak diri saya serta semua, marilah kita memuji Allah. Alhamdulillah. Kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Dan saya berpesan kepada semua, bahkan kepada diri saya sebelum semua, bertakwalah pada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa dan jangan ada yang mati kecuali setelah betul-betul kamu semua Islam. Dan kita semua faham ayat Al-Quran tadi adalah satu perintah dari Allah. Dan bila ia satu perintah, kita tak ada satu pilihan lain. Kalau kita mencari pilihan yang lain dari perintah Allah, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ مِدِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Allah juga sebut dalam Al-Quran, siapa sahaja yang cari ataupun memilih cara hidup yang lain dari Islam, falan yuqbala minhu. Allah menyebut, orang putih kata never, maknanya sesekali, sama sekali. Allah tidak akan terima, tidak akan diterima apa jua amalan. Alhamdulillah, Allah pilih kita sebagai orang mukmin. Dan insya-Allah kali ini kita sama-sama nak menyambut tahun baru ni dengan satu topik berkaitan dengan
apa ada pada umur. Dan barangkali saya tambah sikit di belakang pada umur kita, pasal kita tak nak bercakap tentang orang lain. Tak guna kita bercakap tentang orang lain, kerana masing-masing bawa hal masing-masing bila bertemu dengan Allah SWT. Kubur masing-masing, keluar ketika berada di padang mahsyar pun masing-masing, masuk syurga pun masing-masing. Adalah syafaat-syafaat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun perkara yang pertama sekali, bila kita sebagai orang Islam, apa sahaja kita bercakap, bila berkaitan dengan umur ini sebahagian dari masa. Dan masa ini dia tertakluk kepada semua makhluk. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tidak ada tertakluk kepada masa, yang disebut sebagai Subhanah, Maha Suci Tuhan. Walaupun bila kita baca salah satu ataupun nama Allah disebut wal awwal wal akhir, dialah Tuhan yang awal dan dialah yang akhir. Jangan salah faham, bukan awal dan akhir, awal yang pertama maujud ataupun akhir sekali dalam konteks yang terakhir. Bukan begitu. Nak menunjukkan sebelum kita ada, Allah Maha ada. Bila kita mati pun, kita dah tiada, semua mati, maka Allah tetap ada. Maka keistimewaan itu milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita bercakap berkaitan dengan umur kita, sebahagian dari masa, saya nak mengajak supaya kita melihat balik. Ada satu hadis Nabi bila Rasulullah SAW cerita, pasal kita bercakap tentang umur. Umur kita ni ada beberapa keadaan yang Nabi SAW terangkan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala pun ada sebut berkaitan dengan umur kita. Saya ambil dahulu beradab dengan Allah, saya ambil dulu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, bila Allah kata Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad khalaqanal insana min sulalatin min tin. Demi sesungguhnya kami telah ciptakan manusia ini dari keturunan yang berasal usulnya tanah. Kita tahu ni cerita Nabi Adam alaihissalam. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Perkataan thumma, kemudian, menunjukkan ada tempoh masa. Di mana dalam satu ayat yang lain ataupun dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Itu contoh. Dihimpun kejadian kita. Pasal kita ni bukan macam malaikat. Malaikat kun fayakun. Allah kata jadi, dia jadi. Jibril jadi. Begitu Jibril. Jibril dia tak. Jibril sebagai contoh sahajalah. Jibril dan semua para malaikat, bahkan bidadari pun kita sebut. Saya orang lelaki tak habis-habis kita bab bidadari. Orang perempuan dia nak bercakap bab apa ya? Bercakap bab suami ikutlah. Dapat suami baik-baik, alhamdulillah. Yang penting dapat masuk syurga. Dan dalam syurga kita tak ada rasa dengki, rasa kurang. Tak ada siapa yang akan rasa kuranglah dalam syurga, tak ada. Sehingga yang paling, kalau lafaz orang Pantai Timur, Terengganu, dia kata hak koman sekali, hak rendah sekali pun kan. Hak rendah sekalipun bila dia masuk syurga, bagaimana perasaan dia, Nabi beritahu. Bila dia masuk, dia kata alhamdulillah. Dia pun kata, ya Allah, terima kasihlah Allah, alhamdulillah. Kerana benda yang Allah beri pada dia, Allah tak beri pada orang lain. Dia berasa dia hebat sekali, padahal dia koman sekali. Dia rendah sekali. Tapi itu pun dah dia rasa paling hebat sekali. Kita tinggalkan cerita tersebut. Yang saya nak sebutkan di sini, bagaimana Allah menceritakan dia ada tempoh, umur. Dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau kurang dan lebih, dia tak boleh jadi anak. Makna umur
tempoh masa ini dia mesti tepat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks kejadian kita secara khusus saya sebut ni, bila Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yujma'u khalqu ahadikum, dihimpun kejadian setiap individu dari kalangan kamu fi batni ummihi, ketika dalam perut ibu, arba'ina yauman nutfatan, 40 hari dalam tempoh air mani nutfah. Summa yakunu alaqatan misla zalik, dari air mani itu yang kita tengok ada dipanggil hayawan kehidupan, bukan haiwan bahasa Melayu ni, hayawan dalam konteks makna kehidupan. Dia berenang itu, dia benda itu dia akan tempoh air mani 40 hari, kemudian lepas itu dia bertukar menjadi segumpal darah. Dan segumpal darah itu pula umur dia 40 hari, dia tak boleh lebih. Kalau dia lebih, dia akan berlaku keguguran. Kalau dikurang pun dia akan berlaku keguguran. Pasal waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ini dia tak boleh berubah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, summa yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian jadi segumpal daging. Daging tu Allah sifat lagi macam daging yang kita ambil, kita bubuh dalam mulut, kita mamah, dia jadi macam daging yang dikunyah. Macam tu rupa kita. Tak sah nak sombong lah. Nak datang sini pihak nak datang ke surau ni siap pihak KLFM Azikra Pesan pakai comel-comel supaya nampak handsome. Kononnya, bukan saya kata saya handsome, tapi saya tak nafikan. Hak lebih-lebih kurang tu lah. Tapi nak bagi tahu, kalau kita rasa handsome macam mana pun, kadang-kadang kita kena insaf. Kita tengok daging, ini asal aku. Hak kita mamah tu kadang-kadang buat keluar, tengok sendiri. Jangan tunjuk orang. Geli-geleman orang lain tengok daging yang kita mamah kan. Tapi geli-geleman ni jijik. Takut tak faham pula bahasa saya kadang-kadang. Yang penting, itu yang disebut oleh Rasulullah, dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia mesti betul. Walaupun masa tu dan zaman sekarang, apa kata sains, kita letak sains tu nombor 2. Pasal sains teori. Teori barangkali betul, barangkali salah. Tapi bila Nabi sebut, wahyu. Bila wahyu Allah. Bila Allah kata, mana ada Allah berkata-kata salah. Salah, tersalah. Hak tersalahnya kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, summa, selepas itu, yakni selepas 40 hari, 120 hari, kemudian Allah utuskan malaikat. Malaikat yang menjaga perihal roh kita. Lalu pada waktu itu malaikat fayuk maru, lepas dia tiup roh, fayuk maru bi arba'i kalimat. 4 benda. Yang ini yang kita nak bincang sikit berkaitan apa ada pada umur. Ini yang pertama, fayuk tabur rizquhu, akan ditulis tentang rezeki kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan takut. Sebab itu Fadilatul Almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata, kalaulah kita ni berasa kadang-kadang takut tentang rezeki, kita kena ingat, kita ni bergantung pada siapa? Kalau kita bergantung kepada Allah yang disebut sebagai Ar-Raziq ataupun Ar-Razzaq, yang Tuhan yang memberi rezeki, bahkan yang sangat memberi rezeki. Razik, memberi rezeki. Razzaq maknanya sangat-sangat memberi rezeki. Maka ada tak siapa yang atas dunia ni yang tak ada rezeki? Sikit banyak itu cerita hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita bergantung kepada Allah, kita jangan takut. Pasal Allah Maha memberi. Kemudian ditulis berkaitan dengan amaluhu. Dalam kehidupan, dalam umur kita ni ada amalan dia. Wa ajaluhu, ini cerita dia. Dan ada kematian.
Kok mana pun kita kena bercakap, mesti sampai kepada kematian. Bila sebut tentang kematian ni, semalam saya terbaca bila almarhum Ahmad Didat, takkan tak kenal Ahmad Didat kan? Ribuan orang, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu yang Islam. Allahu Akbar. Dengan sebab ceramah beliau. Ahmad Didat satu hari dia didatangi oleh etis, orang yang tak percaya tentang Tuhan. Bila tak percaya pada Tuhan, dia tak percaya juga tentang hari kiamat. Dia tanya, dia kata apa? Saya baca sikitlah dalam bahasa Inggeris saya, cara Inggeris Terengganu. How would you feel if you died and discovered that the hereafter was a lie? Ahmad Didat pun kata apa? Not worse than when you die and discover that the hereafter is the truth. Rasanya betul cara saya sebut tu. Maksud dia lebih kurang ginilah. Saya pinjam terjemahan orang. Bila seorang etis bertanya, Ahmad Didat, apa kamu rasa jika kamu mati nanti? Pasal macam mana pun bila sebut hidup, apa ada pada umur kita, perkara yang ketiga kita sebut ni hidup, mati kan? Apa kamu rasa jika kamu mati dan kamu dapat tahu akhirat adalah satu penipuan? Maknanya bila mati, masa tu baru tahu bahawa akhirat ini satu penipuan. Soalan dia. Tiba-tiba Syekh menjawab dengan ialah dia orang yang Allah beri kebijaksanaan, dia panggil hikmah. Dia jawab, tidak seteruk kamu yang bila kamu mati dan kamu pula dapat tahu akhirat itu adalah kebenaran, satu benda yang benar. Macam kita bawa kereta balik kampung. Lepas balik kampung. Ni raya apa pula lagi nak balik lagi ni. Ini contoh. Bila kita dapat tahu ada orang kata, jalan ni dekat Gambang contohnya, dekat Gambang. Ada speed track. Ada road block. Masa saya budak-budak dulu tak kerti nak sebut road block. Wrong block. Wrong block. Jadi pasal ialah lafaz orang Terengganu. Orang Terengganu kan campur dengan orang kampung masa tu tak kerti bahasa Inggeris. Tapi road block lah. Kadang-kadang ni dia tak block dah. Dia sampai surat je. Yang penting, kalau ada orang bagi tahu, kat sana ada kamera. Kita pun bawa perlahan. Kita sampai Terengganu. Saya lah. Dan memang ada sungguh kamera. Saya ada rugi apa-apa tak? Pasal saya bawa perlahan. Tak. Pasal apa? Saya tak sampai. Tapi kamu yang tak percaya, kamu pecut. Pasal tak percaya. Walaupun kamu tak nampak barangkali pasal terlalu laju, cukup bulan dapat surat. Surat cinta PDRN contohnya kan. Maka tengok siapa yang rugi. Itulah perbandingan yang saya buat. Cara jawapan yang diberi oleh Ahmad Didat. Jadi kita ni bila kita bercakap tentang ada apa pada umur kita. Allahu Akbar. Saya nak masuk surau Al-Muhajirin tadi, saya kata, ya Allah, KLFM ni bijak sungguh. Dia pilih surau pun dah kena dah dengan Al-Muhajirin. Bila sebut Al-Muhajirin ini, orang yang nak menghabiskan umur dia dengan Islam selepas mana mereka dulu jahiliyah. Orang yang nak mengubah cara hidup dari zaman makan bangkai, menyembah segala-gala, berhubungan tanpa had, tak kira halal haram. Tiba-tiba nak mengubah supaya hidup bertepatan dengan konsep yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi ini yang kita dulu cari dari sambutan yang kita lakukan, yang kita rasa beria-ria, bersungguh gembira datangnya tahun baru. Bukan pasal kita nak menyalakan lilin, kita nak berseronok. Tak. Tetapi dalam Islam, tahun ini satu benda yang besar.
Satu benda yang besar yang saya nak balik kepada cerita awal yang saya sebut tadi, peringkat umur kita, kalau dalam Al-Quran ini menyebut 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kemudian ditiup. Kemudian selepas ditiup roh, ditulis tentang rezeki kita banyak mana. Tentang amalan kita. Tentang ajal, kematian kita. Dan yang terakhir, wasyaqiyun au sa'idun, sama ada dia jadi ahli neraka atau dia menjadi ahli neraka ataupun ahli syurga, celaka ataupun bahagia. Bila sampai tempoh tersebut, ibu pun kandung kita 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari ketetapan. Di sini adalah sikit, ada yang kurang sikit. Lahir pramatang dipanggil kan. Tak cukup bulan. Tak cukup bulan ni, tak cukup bulan betul. Keluar 1 kilo 800 ni tak cukup bulan 4 kilo. Ni masalah ni. Ni kalau tak cukup bulan 4 kilo, pelik sangat ni. Baik, ada keraguan. Mudah-mudahan Allah jaga kita, zuriat kita dari benda-benda seperti itu. Yang penting, bila sampai waktu dilahirkan, sekarang kita pun hidup atas dunia. Ada yang hidup atas dunia cuma beberapa saat, beberapa hari, beberapa minggu. Ada yang sampai hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala memang beri kepada dia umur panjang. Di mana bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita tentang umur panjang ini, Allah kata ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, laisa ahadun afdala indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Tak ada orang dah yang lebih afdal bila Allah panjangkan umur dia. Bila Allah panjangkan umur dia, di mana dia gunakan sepanjang umur dia tersebut untuk dia bertasbih kepada Allah. Tasbih di sini bukan sekadar yang maksud kita kata memegang tasbih ataupun dengan jari itu. Benar, itu salah satu. Ini dalam konteks dalam hati kita, mulut kita dan juga perbuatan kita. Bila kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala Maha Sempurna, Allah memberitahu kepada kita cara hidup yang betul. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada serupa dengan cara hidup yang Allah. Contohnya, Allah suruh kahwin laki-laki dengan perempuan. Secara umum, secara mudahnya. Kalau perempuan tu ibu kita, tak boleh juga. Tapi saya tidak mahu masuklah secara terperinci. Allah kata nak kahwin mesti dengan perempuan. Secara umum. Maka kita tengok, ini adalah satu qanun ataupun peraturan yang terbaik. Maka kita pun kata subhanallah, maha suci Tuhan. Itu contoh. Hebat benda yang Allah beri. Tapi bila ada satu kumpulan pula kata dia nak kahwin sama laki-laki. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak terbayang. Tak boleh nak terbayangkan. Bila, maaf kita sebut sikit-sikit, bila misai bertemu misai. Jijiknya aku dengar benda-benda macam ni. Maaf saya sebut kadang-kadang kan. Allahu Akbar. Kalau orang Terengganu dia sedap sikit, bengong tu, dia kata. Tapi itulah realiti yang kita nak sebut. Supaya kita sedar benda-benda macam ni, bila Rasulullah sebut, walaupun kadang-kadang kita melihat kepada sebutan, tapi dia merangkumi dalam hati. Kita percaya sungguh, ya Allah. Hati kita penuh yakin. Sistem Allah itu maha sempurna. Bila kita melihat benda itu berlaku, perkahwinan itu berlaku, kita memuji-muji. Kita doa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kerana dia layak untuk dipuji. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wa takbirihi, tujuan untuk kita membesarkan Allah, dan juga disebut wa tahlilihi, untuk kita menyebut la ilaha illallah. Apa itu konsep la ilaha illallah? Kita hidup bertuhan
hanya Allah satu-satunya Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Baik, baru satu perkara saya sebut. Konsep kehidupan, konsep umur, apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 40 hari, 40 hari, 40 hari, kemudian 9 bulan, 10 hari. Yang itu saya tak sebut dalil, tak apalah. Kemudian kita dilahirkan. Kemudian, kalau kita dengar ketentuan umur kita ini bukan semasa kita mula berada dalam perut ibu kita. Bahkan ketika Nabi Adam dengan Nabi Musa bertemu, tiba-tiba adalah cerita yang panjang sikit. Nabi Musa dia komplain lah sikit, barangkali dia sebut, tapi dengan cara beradablah Nabi dengan Nabi. Kita jangan buat kita bercakap benda ni pasal kita tak layak. Kita bukan Nabi. Nabi dengan Nabi dia layaklah. Orang kata staraf nak bercakap. Bila dia menegur Nabi Adam AS, isu pasal Nabi Adam dengan Siti Hawa keluar dari syurga menyebabkan kita lahir di dunia. Bayangkan kalau mereka tak keluar dari syurga, kita lahir dalam syurga sekarang. Allahu Akbar. Tak ada seorang berjalan, semua terbang belaka. Allahu Akbar. Semua terbang belaka. Allahu Akbar. Sebenarnya boleh, tunggu mati cari Islam je lah. Tapi yang penting, yang kita nak sebutkan balik di sini, bila Nabi Musa bercakap kepada Nabi Adam, kita kata komen lah sikit, nak kata komplain pun punya kasar sikit komen. Nabi Adam kata, kamu nak komen atas qada dan qadar yang Allah sudah tulis benda ini akan berlaku. Qada dan qadar ini termasuk semua sekali berkaitan dengan umur, perbuatan, rezeki yang kita bincangkan tadi. Apa kita makan, apa kita minum, apa kita pakai. Allahu Akbar. Benda itu sudah ditulis 40 tahun sebelum aku dicipta. Itu cerita 40 tahun, awal lagi. Bukan cerita dalam perut ibu. Perut ibu baru 9 bulan kan? Tak sampai dalam kira 8 bulan lebih, tak sampai juga. Kerana 120 hari dah berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan, maknanya 5 bulan. Tinggalkan lebih kurang 5 bulan. Tempoh kelahiran. Dalam satu hadis lain Rasulullah bagi tahu qada dan qadar ini ditulis 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Nabi Adam pun tak ada lagi. Allahu Akbar. Bagaimana kita nak memahami? Kita beriman. Ini cerita perkara gaib. Ada ilmu yang matematik di luar kemampuan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Baik. Jadi bila kita faham berkaitan dengan umur kita, yang terakhir saya nak sebut di sini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran. Semua kita nak hidup panjang. Kalau saya tanya secara individu, ada yang nak hidup umur 70. Semua nak lebih. Baru ni saya bercakap dengan pak mertua saya, umur 70 lebih. Saya tanya apa khabar, saya panggil dia orang tua. Ada cara sebut. Saya panggil stari. Stari ni dalam bahasa Bosnia, orang Melayu kita terjemah orang tua kan. Dia panggil saya meladi, maknanya orang muda. Tapi atuk juga. Dia atuk muda dengan atuk tua. Atuk belaka sebenarnya. Yang penting, saya tanya dia, berapa lama lagi kalau awak fikir awak nak hidup? Dia kata paling kurang saya nak 15 tahun lagi. Allahu Akbar, terkejut saya. Saya kata kalau begitu awak bagilah hak 5 tu pada saya, hak 10 awak ambil pada awak. Tak, nak 15. Bahkan kalau boleh lebih. Ni cerita bukan dia je, semua sekali. Saya tidak mahu bercakap tentang orang Yahudi. Walaupun Allah menceritakan tentang orang Yahudi, orang Kristian, orang musyrikin. Mereka kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Rasulullah kata apa? A'zarallahu ila abdin
ahyahullahu hatta balagha sittin aw sab'ina sanatan. Laqad a'zarallahu ilaihi. Ini amaran. Allah tidak akan terima apa-apa alasan. Kalau Allah dah bagi pada mana-mana kita umur dapat sampai 60 tahun ataupun 70 tahun, tapi kita tidak berubah. Kita tidak mencari, dipanggil husnul khatimah. Kalau kita tidak mencari husnul khatimah, maknanya kita tidak mencari cara untuk hidup dengan Islam. Sebab itu, bila kita dalam keadaan sekarang, kalau orang tanya, Allahu Akbar, apa pentingnya umur? Memang kita perlu umur yang panjang. Ada satu hadis riwayat, hadis yang sahih, saya sebut dalam konteks cerita dengan mudah. Cerita dua orang sahabat Nabi berasal dari suku kaum Bali dekat Madinah. Asal mereka bukan Islam, mereka peluk Islam, mereka dua orang sahabat, dia datang jumpa dengan Nabi SAW. Bila jumpa Nabi, peluk Islam. Masa tu Nabi dah di Madinah, maknanya dah hijrah. Dia pun peluk Islam. Bila peluk Islam di Madinah, selain kewajipan, kita tahu, selain kewajipan solat, puasa, ada kewajipan berjihad. Jihad zaman tu memang bukan jihad macam kita sekarang. Macam-macam jihad ekonomi, jihad jaga barang, harga barang, jihad. Kita katakan jihad, maka alhamdulillah. Ini jihad mempertaruhkan nyawa kat mata pedang. Kena tikam mati, menikam orang lain mati. Itu bahasa mudah. Jadi dua orang ni dia berjihad. Seorang pun mati dulu. Setahun selepas itu, sahabat dia pula mati. Yang pertama dengan yang kedua, tempoh dia setahun. Setahun itu apa benda? Umur. Semua lebih. Semuanya lebih dari umur. Dalam konteks umur. Umur dalam konteks apa? Islam. Pasal masing-masing masuk Islam pada hari yang sama. Tak kira lah barangkali ini 40, ini 50, yang ini 36, yang ini 37. Tak kira. Yang penting umur dalam Islam. Bila yang ini mati, kemudian setahun selepas tu yang seorang lagi pun mati. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi, nama dia Talhah bin Ubaidillah. Tiba-tiba dia bermimpi, dia tidur bermimpi. Dia mimpi, ringkasnya dia berada depan pintu syurga. Dia kata, sedang aku berada depan pintu syurga, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia kata, datang dua orang sahabat yang mati ni. Seorang ni mari, hak mati yang mula-mula tu datang, hak mati yang kedua pun datang. Tiba-tiba datang satu malaikat yang jaga syurga ni, dia pun kata, dia pun panggil yang kedua. Gitulah lebih kurang kita sebut. Dia tak sebut nama. Saya sebut nombor je lah. Yang kedua, jom masuk syurga. Sepatutnya yang pertama masuk dulu, pasal dia mati dulu. Yang kedua masuk dulu. Lalu diangkat, kedudukan dia sangat tinggi di dalam syurga. Kemudian lepas tu, Talhah kata, hak kedua baru dipanggil masuk. Masuk dalam syurga. Lepas tu malaikat tu pun kata, kamu balik belum sampai lagi, kamu tak mati lagi. Kamu belum mati. Cuma roh mari ni mati kecil. Pasal tidur tu dia mati juga, mati kecil dia panggil. Jadi mati sementara. Jadi kamu balik semula. Dia pun terkejut dari tidur. Dia pun cerita pada sahabat dia. Sahabat dia cerita-cerita sampai pada Nabi. Nabi pun panggil dia. Nabi pun SAW panggil dia. Apa yang berlaku sebenarnya? Sekarang orang cerita tentang mimpi kamu. Dia kata, begitulah ya Rasulullah. Tak ada tokok tambah sikit Rasulullah. Dia pun tanya, cuma saya muskil. Talha kata, hak ni mati setahun selepas. Hak tu lebih awal. Hak mati yang pertama, mujahid. Syahid. Hak ni mujahid juga, tapi tidak syahid. Mati. Tak mati syahid. Mati biasa. Yang pertama mati syahid. Kenapa hak yang kedua ni masuk syurga dulu? Dan tempatnya lebih tinggi dalam syurga. Rasulullah kata secara mudah,
Rasulullah kata, kamu tak perasan ke? Kamu yang bagi tahu jarak antara mereka berdua ini 1 tahun. Cuba bayangkan dalam 1 tahun berapa banyak beza solat. Yang itu terlepas pasal dia dah mati, yang ini solat. Saya kira-kira lebih kurang solatnya ada 1,800 solat lagi dalam tempoh setahun. Dalam tempoh setahun. Kalau nak kira dengan sujud, balik kira sendirilah, kali sendiri. Matematik tak sempat saya nak kira. Tapi yang penting yang saya nak sebutkan di sini, Rasulullah kata, dalam tempoh setahun dia sempat solat. Sebanyak lebih berbanding sahabatnya 1,800 kali. Rasulullah tak sebut yang itu perkiraan ulama. 1,800 kali lebih solat. Dia lebih puasa. Dia lebih zakat. Banyak perkara yang lebih yang mampu dia lakukan. Maka tidak pelik jaraknya lebih tinggi berbanding sahabatnya dengan jarak antara langit lebih jauh dari langit dan bumi. Pasal apa? Pasal tahu menggunakan umur. Jadi muslimin dan muslimat yang terakhir, bila kita dah sedar tentang umur kita, kepentingan umur kita, yang paling penting, kata Imam Ahmad, inwi khairan. Berazamlah, berniatlah nak buat baik. Itu benda paling asas, tips yang paling asas. Yang kedua, tidak ada istilah terlambat. Ini pun ada cerita, saya tak sempat dah nak sebut. Ada cerita. Tidak ada istilah terlambat bagi sesiapa untuk bertaubat. Dan tidak ada istilah putus asa. Jangan rasa, memang kita tahu kita berdosa. Maka kita kena sentiasa berazam untuk mengubah cara kehidupan kita ini. Kita berazam lillahi ta'ala, maka bila kita inginkan Allah, Allah akan bantu kita. Tadi, ataupun kita pergi ke mana-mana pun kan, kita dengar biasa, imam bila nak berdoa, dia akan sebut, ud'uni astajib lakum, ayat Al-Quran. Sekarang ni Allah nak tengok apa benda yang kita nak buat. Bila kita nak kita nak sesuatu dari Allah, kita kena mulakan dulu. Ud'uni, mintalah dari aku, astajib lakum, aku akan perkenankan. Jadi muslimin dan muslimat, mudah-mudahan supaya kita sedar, yang pertama, iaitulah kena ada keazaman dan niat yang bersungguh-sungguh. Yang kedua, kaedah yang mudah je, tipnya paling mudah. Buat benda yang baik, tinggalkan benda yang mungkar. Rasulullah SAW sebut, "Iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, wa iza nahaitukum anhu fantahu." Atau kama qala Rasulullah SAW. Bila aku perintah, kamu buat sesuatu, buat benda itu dengan kadar yang kamu mampu. Rasulullah tak minta lebih-lebih. Kalau anda kata, saya kata, tak mampu nak sembahyang malam, tak apa, solat 5 waktu. Jangan pula kata, Ustaz tak mampu nak solat zuhur 4 rakaat, saya nak buat 2 rakaat. Itu kalau nak buat juga kena musafir hari-hari lah. Itu contoh muslimin dan muslimat. Kalau, dan Rasulullah kata, bila aku larang, berhenti. Itu sahaja. Tips yang paling mudah. Buat benda yang disuruh. Apa yang dilarang oleh Allah SWT. Maka dilarang juga oleh Rasulullah. Yang itu kita hentikan dari perbuatan-perbuatan yang boleh mengundang dosa kepada kita. Dan bila sebut dosa tadi, yang saya sebut tadi, balik kepada hadis yang awal. Bila Rasulullah kata, bila kita berada dalam perut, masa itu sudah ditulis tentang sama ada kita menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Nak jadi ahli syurga dan ahli neraka, hidupnya Rasulullah kata, wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semasa kita hidup, kita akan dimudahkan. Kalau qada dan qadar kata ahli neraka, dia akan mudah je nak buat maksiat. Tapi kalau qada dan qadar dia adalah ahli syurga, dia cukup mudah juga untuk buat amalan ahli syurga. Sekadar itu muslimin dan muslimat, di hujungnya sama-sama kita ambil sedikit doa. Sebenarnya doa akhir tahun ni memang asal dia tak ada. Tapi doa
yang Rasulullah ajar pada kita, bila kita menyambut setiap hari, hari yang baru, maka kita ambil fadilat, kita ubah sikit je lafaz doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal am. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal am. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kebaikan yang ada dalam tahun ini. Fathahu wa nasrahu, pembukaannya dan kemenangan yang ada di dalamnya. Wa nurahu wa hudahu, cahaya yang ada dalam tahun ini dan petunjuk yang ada juga dalam tahun ini. Wa barakatahu, dan ya Allah kami mohon keberkatan yang Engkau kurniakan dalam tahun ini. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal am wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, kami mohon juga Engkau pelihara kami semua dari keburukan yang ada dalam tahun ini, bahkan pada tahun-tahun yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.